Allahi wa barakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mana seluruh makhluk-makhluk yang Allah jadikan sekalian alam sebanyak bilangan yang Allah hidupkan dan juga yang sebanyak Allah Subhanahu wa taala matikan kemudian Allah hidupkan kembali, semuanya di tangan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya hidup itu adalah menunjukkan Allah yang hidup. Ya, jadi sebenarnya kita ini tidak memiliki hidup. Cuma kita tertipu merasakan kita seolah-olah mempunyai hidup. Kiranya kita mempunyai hidup, maka kita akan bersandar kita memerlukan kepada ganjaran ataupun upah. Jadi apabila kita benar memahami bahawa hidup ini bukan nak menilai kita memiliki hidup, tetapi kita mentajalikan ataupun kita menunjukkan dia yang hidup. Mana senang cerita esa lah, tiada dua lah. Kalau rasa kita hidup, dia pun hidup, mana-mana tak boleh. Dua tu tak boleh, dia tetap esa. Jadi alhamdulillah, bersyukurlah kita kepada Allah sekalian makhluknya yang hidup dan mati dan semua dihidupkan kembali. Apa saja yang dijadikan di langit, 7 lapis langit, 7 lapis bumi, semuanya seisinya ganti siang dan malam daripada dulu sekarang bila-bila pun semuanya menunjukkan Allah yang hidup dan tidak layak semua itu untuk memuji dirinya. Tapi menunjukkan sebenarnya sekalian alam ini menunjukkan, menyatakan dia esa, dialah yang memuji dirinya. Tidak ada dua, esa tunggal. Cuma dudukkan betul-betul di situ. Fahami telisik betul-betul di situ dulu. Jangan ada merasa lagi diri itu. Kalau ada merasa diri itu, mana ada dua, ada kita, ada Allah, maka belum lagi sampai Qul huwallahu ahad. Belum lagi kita betul-betul menunjukkan esanya dia. Masih ada mengatakan kita yang nak kata. Sebenarnya Qul tu dia juga, hu menunjukkan dialah yang mengesakan dirinya sentiasa dalam kesempurnaan, maha sempurna, maha indah, maha tinggi, tak ada lagi dia kekurangan yang gitu. Maka kita bila tenggelam di situ, tak ada ibaratnya tenggelam, sebenarnya tak pernah tenggelam pun. Sebenarnya tak ada kita, dia aja yang cuba praktiskan selalu di situ. Baru kita dapat faham apa yang dikatakan la ilaha illallah. Bukan sekadar kita yang mengata, tapi sebenarnya dialah. Dia tak memerlukan dia mengatakan dia yang ada, tak perlu. Cuma bahasa tu tadi, Allah tu yang menyebut diri dia, sebenarnya tu bahasa. Sebenarnya bila dah sampai kepada tu, dia tak perlu dah mengatakan dia tu esa. Sebab dah memang pun dia tu dah esa sempurna. Dia tak bayar, tak memerlukan siapa-siapa sebut pun. Dia tak sebut pun tak apa, dah memang dia aja ada. Dia aja dah sempurna. Dia cuma dudukkan di situ, cari halus lagi, cari sampai tak ada betul-betul dia je, betul-betul. Sampai dapat satu titik rahsia tu yang dikatakan waliyatalataf wala yus'iran nabikum ada, kata Rasulullah. Ni Allah Taala aja hendak kau berlemah lembut. Akhlak engkau tu tadi jangan kau lemah lembut, akhlak kau yang tunjukkan bahawasanya tak ada lagi dirimu lagi. Jangan diceritakan rahsia alam ahadang kau, sebab kau kena berlemah lembut aja. Jangan diperdebatkan, jangan diberbalahkan. Walaupun orang tu tinggi makrifat dia apa pun, dia ngajakkan berbalas dah.
Kerana kalau kita dah sampai, kita dah tidak ada lagi was-was, tidak perlu lagi perbalahan, tidak ada lagi perlu. Kita tak perlukan tu semua. Orang ajak balah ke, kau ambil, kau menang lah. Pasal kita dah tahu Ahad tu manis, dia ada pahit. Dan orang yang ajak berbalah ni ajak kita keluar di dalam kemanisan keahadan tu. Jadi bila orang dah betul-betul faham dia, kau nak buat macam mana pun aku kena berlemah lembut. Waliyatala tof. Aku sembunyikan, aku tak perlu berbalah. Sama hal aku tunjukkan lagi akhlak yang membahagiakan keliling tu tadi. Kau nak menang silakan. Tapi aku ni tahu engkau ni masih lagi belum sampai. Kalau belum sampai, engkau akan waliyatalataf wala yus'iranna bikum ahada. Dia akan keluarkan dia tak nak berbalah. Orang nak balah dengan dia tak nak. Dia akan keluarkan sifat latif, waliyatalataf, latif. Dalam perkataan tu waliyatalataf tu iaitu latif, lemah lembut, akhlak baik. Lagi dia hentak ajak berbalah, ajak. Sebenarnya kita yang dah betul-betul ahada waliyatalataf wala yus'iran nabikum ahada, dia tidak akan, orang lain yang ajak balah tu tidak akan faham orang ni dah sampai ke belum. Kalau orang ni dah sampai, tanda dia tak payah ajak. Kau nak berbalah, dia tak berbalah. Kau nak ajak dia, nak tunjukkan lebih yakin lagi, tak. Dia dah sampai dah, tak perlu lagi kau nak ajak dia yakin lagi dah. Dia dah inna haza lahuwa haqqul yakin. Ini benar-benar kata Allah yang sebenar-benar yakin. Hingga dia dapat, bila Allah kata gitu, inna haza lahuwa haqqul yakin, dia dah dapat akul yakin daripada Allah, dia akan dapat tinggian kamalul ya. Dia tak ada lagi dah nak orang nak balah dengan dia ke, orang nak ajak apa pun, ambil lah. Pasal dia dah tahu alam mahadah dah. Manis tiada pahit. Kan? Kalau orang dah sampai situ, dia akan duduk. Orang yang ajak balah ke, ajak nak nambahkan keyakinan konon-konon ni, dia tak faham diri aku. Aku tak perlu ceritakan. Aku kenakan keluarkan lemah lembut. Macam Rasulullah SAW kan. Kau nak tunjuk hebat macam mana kau apa semua. Tapi Rasulullah tetap keluarkan akhlak yang baik. Dan Rasulullah dah tahu rahsia ahadat. Itu tempat yang dinding untuk sampai kepada tauhid adalah alam ada. Di situ tak ada lagi pahit, manis. Di situ yang tempat yang insan kamil wa mukamil. Insan yang sempurna dan yang kepada yang maha sempurna. Dia dah tak memerlukan yang lain lagi. Dia dah duduk di situ. Dirinya dah terketiadaan. Tinggal lagi dia tak boleh nak ceritakan sebab Allah suruh berlemah lembut. Jangan kau ceritakan alam kau. Tempat yang aku dah khaskan tak ada melainkan aku aja yang boleh bawa ke tempat itu sempurna, kata Allah. Ibarat gitu. Jadi Rasulullah, orang-orang yang dibagi ilmu pengenalan diri, kenal Allah tu, dia dah sampai. Dia dah sampai, tandanya apa? Dia tak peduli orang nak balah ke, nak muzakarah ke, nak letakkan dia tu Wahabi ke Syiah ke apa, dia boleh semua masuk. Sebab dia waliyatala, dia tak menceritakan. Kan? Dia tak perlu. Orang sendiri akan menilai. Dan dia tak memerlukan orang menilai. Yang penting dia tahu Allah dah letakkan dia tempat yang tak ada tempat yang lebih Allah Ta'ala redai melainkan tempat ahada. Kul huwallahu, dia sentiasa tetap teguh di alam. Setiap yang dicakap, setiap yang dilihat, setiap yang diangkat, semua tak ada diri dia dah. Begitu. Wa ma ramaita iz ramaita walakinna Allah. Dia dah tak ada, dia bergerak ke, bernapas turun naik napas itu, tetap dia tak ada rasa. Hidup dia pun dia tak rasa hidup dia. Sentiasa hidup dia rasakan. Kalau orang beramal lah, dia rasa hidup dia ni yang beramal lah, Allah yang beramal. Maknanya dia rasa lagi ada amal. Kan? Tapi yang ni dia dah tak ada rasa diri dia dah. Apa yang dia buat semua tajaliat Allah. Apa yang dia nampak semua gerak apa semua dia nampak dah. Seluruh banyak mana pun dia jadikan yang baru pun tetap dia nampak Allah dulu. Sebab dia tu dah tak ada.
Bila dia dah tak ada, baru dia melihat dengan penglihatan. Yang dia lihat tu tetap dia juga. Dia bukan ada dua maksudnya. Yang melihat tu dia, yang nak dilihat pun dia. Jadi dia cukup dengan diri. Itu maksudnya tadi. Dia dah mencapai kenikmatan yang tak ada lagi nikmat yang lebih besar. Wa amma bi ni'mati rabbika dia dah tenggelam nikmatnya dengan Allah ni. Ya Allah, dia dah tenggelam. Lalu dia hanya cerita mentajalikan apa yang Allah Ta'ala hadis itu bukan dia disuruh sampaikan. Maknanya dia nyampaikan sendiri daripada dirinya. Bila dia tenggelam, dia dah tak nampak diri dia, dia tak nampak semua dia. Apa yang kau ada, kau cakap tak ada? Itu kita tak perlu nak berbalah, dia kata. Kan? Wa huwa bi kulli syai'in. Allah tu meliputi 7 lapis langit, 7 lapis seisi-isinya. Awalu, akhiru, wal zahiru, wal batin. Huwal awalu, huwal akhir, wal zahiru, wal bat. Apa saja yang dikatakan daripada awal tanpa permulaan, akhir tanpa penghabisan, yang zahir, yang berapa banyak yang kita nampak zahir, yang tersembunyi, yang tak dapat diraba dengan tangan, tak dapat dipikir, semuanya kepunyaan Allah. Tak ada sebenarnya. Yang adanya cuba di botol-botol ditelisikkan, di botol-botol dipahami. Maka tu Rasulullah SAW bagi tahu untuk membarukan balik, untuk menjadikan iman, keyakinan kita kuat. Maknanya seperti yang tadi ahada tu, kita kena, Rasulullah kata, jadidu imanakum aksiru min qawli la ilaha illallah. Erti kata aksiru, banyak menyebut kalimah la ilah tu bukan sekadar banyak, tetapi kita sampai hilang. La ilah Allah tu kan maksudnya hilang. Tak ada. Dia sampai datang dia je kita. Dah sampai nanti kita dalam kehidupan kita nak praktiskan dia je. Kita ada rasa diri kita takut. Nak rasa ada diri pun takut. Kerana kalau ada rasa diri tertipu, innal insana lafil, rasa ada diri je, rasa rugi. Dengar kau keluar je, kau rugi je. Dia kira gitu. Dia kalau betul kita mentajalikan Allah yang sebetul-betulnya, kita tak ada merasa diri. Kalau ada rasa dua lagi, kita nak kita tajalikan untuk ganjaran, itu mana ada dua, ada kehendak kita, ada tak boleh. Jadi ada orang mengatakan, oi, si Ajis cerita ni dalam ni. Itu terserah. Saya tidak mempedulikan. Kalau kau kata dalam, kau kata tinggi, kau kata rendah ke, itu tak masuk dalam otak saya. Kau nak komen macam mana, komen lah. Aku cerita ni bukan daripada kemahuan aku. Aku bercerita atas yang betul-betul asli. Aku tak nak membohongi. Aku nak jadi siddiqiyah. Aku nak jadi yang benar-benar apa yang Allah Ta'ala suruh itu. Kalau manusia, kalau kita nak hiburkan, kita nak ceritakan kepada manusia juga, memang takkan selesai. Manusia ni boleh terima, manusia ni tak boleh terima. Kan cerita Luqman Hakim dah ajar anak dia macam mana. Naik kedai ke naik apa unta kan? Pergi ke pasar, naik kedai. Yang bapak naik, anak apa orang pasar kata, bapak ni apa dia biarkan anak seksa jalan. Dia naik atas. Lepas tu naik Luqman Hakim turun, dia suruh anak dia naik pula. Dia kata, ni anak kurang ajar, bapak dia biar jalan. Dua-dua naik pun salah juga. Ada orang boleh terima, ada yang juga yang tak boleh terima. Dia kata apa? Menyeksa binatang. Menyeksa binatang pula. Lepas tu nama kenderaan boleh naik dua orang kan. Dia kata nyeksa binatang. Dua-dua turun. Bodoh orang tua dengan anak ni. Ada kenderaan naik lah. Salah juga. Sudah dipikul lagi, salah lah. Kalau dah pikul dia ada kaki, kau pergi pikul. Buat apa? Salah juga. Jadi Luqman Hakim balik, dia ajar anak dia. Dia kata apa? Kau kalau berbuat, jangan pasal manusia. Macam tu takkan selesai. Jadi kalau kau buat tu sebab Allah dah suruh sampaikan macam tu. Peduli lepas tu orang nak cakap apa, terserah. Yang penting kita, landasan kita dia apa? Sudah, jangan. Mana kita kena, peduli. Orang nak berbalah, memang dia akan cari. Tak salah pun dia akan cari salah. Tapi kalau orang tu suka,
Salah pun dia kata betul. Tak? Jadi kita tak usah pakai dua-dua. Terserah manusia tu, dia rasa ada hikmah, kita sampai betul-betul daripada Allah. Kalau dia ambil betul-betul daripada Allah, bukan daripada saya, dia dapat. Itu terserah kan. Jadi kita tak ada maknanya istilah siapa tinggi, siapa rendah, siapa hebat ilmu dia, tak ada. Saya tak ada kira tu. Sebab saya tahu begini, yang Allah bagi tahu, saya bagi tahu. Anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu wajah. Saya tahu apa yang turun daripada saya Allah turun kepada saya untuk tajalikan. Saya tak ada diri saya. Saya tak mau kemauan saya. Sebab saya sampaikan ikut bukan kehendak saya. Bukan ciptaan saya. Sebab saya tak akan boleh bergerak lidah saya, bibir saya, apalagi nak keluarkan kalam tanpa dia nak gerak gini pun kita dah rasakan bukan kita. Kita dah praktiskan. Memang betul pun bila kita dah buat begini, barulah kita tahu rupanya kita yang syok sendiri. Kita rasa kita ada kekuatan. Sebenarnya kita tertipu. Itu tadi. Itu cakap tadi, bila kita rasa kita hidup, kemudian kita akan rasa kita mati. Ya. Lepas tu kita akan rasa kita nak hidup balik kan? Betul? Jadi sebenarnya ini kemauan siapa? Hidup dan mati tu kemauan siapa? Jadi apa ada nilai kita yang kita rasa kita nak suruh makhluk nilai kita ni hebat? Sebenarnya kita tak payah duduk di situ. Duduk yang dikatakan manis tu dengan dia tak ada kita. Itulah tempat, kita punya tempat yang Allah Ta'ala ajarkan kepada kita. La ilaha illallah. Allah, mana duduk yang adanya Allah. Tapi kita anggap remeh-temeh sekarang ni. Bukan bumi sinilah, bumi tempat lain. Masyarakat bumi tempat lain tu begitu. Dia anggap la ilaha illallah ni macam dia dah faham betul lah. Tanpa dia jumpa, tanpa dia berdasiasat, tanpa dia duduk orang yang dah betul-betul dibagi pengetahuan la ilaha illallah, dan dia tak ada was-was lagi. Tu. Jadi inilah kita menghadapi, kita jumpa manusia yang begini. Rasanya macam dia tu dah sebut la ilaha illallah, dia macam faham, tapi masih berbalah, masih kejap aku ada, kejap dia dengan dia pun, diri dia sendiri pun dia berbalah, kejap ada Allah, kejap ada aku. Mana boleh semua kehendak Allah Kang? Kalau macam tu buat tak elok. Dia tak faham lagi, dia nak berbalah dengan diri dia, lepas tu dia nak balah dengan orang lain. Nak tunjukkan konon-konon dia faham. Rupanya dia tak faham. Kalau orang dah faham, wal yatalataf wala yus'iran nabikum ahad. Dia akan sembunyi, dia dah faham, dia di alam ahadah, dia duduk situ je. Lepas tu yang lain nak buat macam mana, tetap dia akan keluarkan sifat latif, lemah lembut dia kepada keliling. Ya. Nanti keliling mana yang dibagi nur pancaran Allah, dapat lihatlah dia ni yang betul. Dia tutupi dengan akhlak yang Nabi bawa sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad SAW yang disuruh oleh Allah Ta'ala ikut. Bukan nabi-nabi lain tak boleh ikut, boleh. Tapi keseluruhan dia, maknanya sempurnanya tadi, Allah Ta'ala kata dalam Quran apa? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni bikum. Ambil ayat-ayat, dia berhenti di situ, kita faham siapa Muhammad. Qul, kata daripada kata-kataku, maknanya kau kena kata kepada semua umat kau, semua. Barang siapa ingin dicintai oleh Allah, ikuti aku. Kerana Muhammad tu dia dah tak ada kedirian. Yang ada dari diri Muhammad tu adalah aku. Esa. Tidak ada dua. Dia tu membawa esa Allah. Ilahun wahid. Maka tu dia komplit, semua harus meniru dia. Syariat, tarikat, hakikat, makrifat dia kita kena ikutkan empat-empat. Jadi syariat, tarikat, hakikat, makrifat tu terhimpun di dalam mengenal Allah. Bila engkau tak mengenal Allah, automatik engkau tak dapat nak mengikuti jejak langkah dia Muhammad yang mana satu tadi.
tak komplit. Hanya Muhammad yang apa? Awal, Muhammad akhir, Muhammad zahir, Muhammad batin. Tapi kalau kau kenal diri, kenal Allah, kau kenal Muhammad yang batin, kau tahu Muhammad yang awal, Muhammad akhir, maka keempat-empat Muhammad kau kenal, maka kau akan dapat ikut dengan sempurna. Kalau tidak kau sekadar yang luar punya sunnah ataupun ikutan, itu tak komplit. Bukan saya cakap tak betul, minta maaf. Tapi bila kau kenal tadi Muhammad yang kat dalam tu, automatik engkau dah memakai, maknanya engkau memakai rahsia Allah. Bukan engkau tu Muhammad, tapi dalam kau makam kau tu tadi. Saya cerita tu hari download daripada akhlak Nabi, ibu dia download. Jadi engkau akan mudah nak mengikuti yang lah. Tu tadi. Maknanya kita terus memegang pada ahadah. Terus ahadah, terus Muhammad tu sifat dia, rahsia dia mentajali kan dia. Tu keberuntungan saya cakap tadi bila kita dapat duduk di situ. Nak pecahkan tu hari lagi, mengatakan apa, umatku terpecah pada 73. Kata Nabi SAW tu salah satu je yang aku Nabi SAW kata. Apa dia sahabat tanya? Ahli sunnah wal jamaah. Kalau kita kata kita ahli sunnah wal jamaah, tanpa kita kenal jadi ahli Allah dulu, maka kita hanya sebut dia kita masuk kelab ahli sunnah wal, tak komplit. Mana boleh mengaku masuk kelab ni. Aku masuk kelab mancing ikan, aku rasa aku ahli kelab mancing ikan, aku mahir mancing. Tak, tertipu, menipu diri sendiri kan. Jadi buka, ikhlaskanlah, telanjanglah diri kita pergi. Kalau kita tak faham Allah Ta'ala, pergi cari jangan jadi orang yang rugi. Siapa orang yang paling rugi kan dah dibagi tahu oleh Allah. Siapa orang yang paling rugi? Dia menyangka dia hidup kat dunia, dia dah beramal tu, dia kata dia yang beramal. Dia dah orang yang paling rugi. Allah Ta'ala kata gitulah. Dia menyangka dia beramal tu, dia yang beramal. Padahal di sisi Allah, engkau mengaku ya diri engkau beramal, engkau dah sah. Engkau berdapat berbuat amal itu tadi. Bukan saya tak bagi amal, mana bukan Allah tak bagi amal. Engkau beramal, engkau tak boleh sangka engkau beramal. Kerana hidup engkau sendiri adalah kepunyaan Allah. Jadi kalau macam mana engkau beramal tu, engkau mentajalikan, dialah yang mentajalikan apa saja bentuk asma, af'al yang kau punya ni, semua dia pun dia yang membentuk kau, diri kau, dia yang membentuk, menamakan diri kau, asma kau, dia membentukkan sifat-sifat perangai kau. Dan keseluruhan daripada diri kau tu semua makrifatnya, semua sekali kepunyaan dia. Ini kau menyangka yang dah engkau tak ada apa benda, dia cuma dia bagikan tadi semua hidup kuasa pada engkau rasa engkau memiliki pula. Betul ke tak betul? Lepas tu pula engkau sebut la ilaha illallah, dia suruh sebut la ilaha illallah supaya engkau faham kau tu tak ada, yang ada hanya. Jadi apa yang kau bergerak, bercakap apa semua dia. Tapi kau tak pelajari dia daripada awal. Kalau zaman Nabi Muhammad SAW, dia ajarkan ni nama ni, bentuk ni, ahad, mengesakan Allah betul-betul 13 tahun sebelum datang solat semula. Tapi engkau sampai kepada engkau zaman kau dah merdeka ya, dah engkau tinggalkan ni. Engkau rasa ni dah kita sebut nama Allah, kita dah kenal Allah. Senang betul engkau cakap ni. Lepas tu engkau ambil ilmu-ilmu lain, bukan saya cakap tak betul. Jadi wadah bekas tauhid engkau tak siap lagi, tapak engkau, asas kau untuk nak naik rumah berapa tingkat tu tadi, kau tak kukuhkan dengan tauhid tu tadi, engkau dah naik dah. Ambil ilmu-ilmu lain, kau buat roboh, tak sempat satu tiang roboh. Semua tenggelam ke dalam. Lepas tu kau rasa kau dah banyak beramal, kau dah banyak. Ya Allah, tertipunya tadi. Itu yang Allah Ta'ala kata. Manusia yang paling rugi, dia menyangka dia yang beramal.
Dia kata orang yang mana dia di apa, di dunia ini dia tertipu dengan itu tadi, dan dia menyangka dia buat kat dunia ni betul. Kalau dia tahu dia tak betul, tentu dia boleh betulkan. Tapi dia terus menyangka diri dia betul, padahal tak betul di sisi Allah. Dia banyak beramal, dia ilmu tinggi apa, tapi dia tak kenal diri, tak kenal Allah, dia kata dia betul. Itulah maksud Allah Ta'ala. Lepas tu orang dah tunjukkan kat dia pun tetap dia kata dia, aku orang alim, aku banyak ilmu, aku belajar Mesir, belajar Jordan, aku dah banyak ilmu, kau kata aku tak kenal diri, tak kenal Allah. Padahal bila kita kata siapa yang beramal, dia kata dia yang beramal, maknanya dia tak kenal. Lepas tu dia ajar orang pula ganjaran. Dia tak ajarkan manusia tu kepada Allah, betul-betul mentauhidkan Allah. Tu kata. Allah Ta'ala kata inilah manusia paling rugi. Sebab Allah tu bukan lihat banyak ilmu kau tu. Kalau banyak ilmu, tentu kita tak ada bahagian untuk dapat darjat surga paling tinggi. Tak dapat darjat kemuliaan daripada Allah. Iblis dah nombor satu. Iblis lebih dahulu hidup. Dia dah lagi banyak beramal dengan Allah Ta'ala. Tak? Tapi kesudahan dia macam mana? Jadi jangan kita, bukan saya tak bagi belajar ilmu, belajarlah ilmu apa pun, tapi jangan melupakan ibu ilmu. Rasulullah kata ilmu yang paling tinggi apa dia? Mengenal Allah, mengenal diri, mengenal Allah. Maka itu kena belajar ni dulu. Nanti kalau kita dah belajar yang lain dulu, susah nak menerima ilmu mengenal diri, mengenal Allah. Nyaya kau sangka ilmu kau dah banyak, kau dah tak payah mengenal ilmu dah. Mengenal diri, mengenal Allah, tak baik. Kau dah rasa kau dah banyak. Aku sebut nama Allah banyak. Aku dah berdakwah 40 tahun, kau nak ajar aku mengenal diri, mengenal Allah. Tapi kita tengok tu, kita tahu kesian dia. Ilmu kau memang banyak. Iblis pun lagi banyak pada kau. Kau jangan tertipu situ. Tapi perhubungan dengan Allah tu, akhlak kau dengan Allah. Kalau kau kenal Allah, kau lagi akhlak kau dengan Allah lagi takut. Bertambah takut. Takut macam mana? Takut ada rasa diri kau. Ini tak, kau lagi banyak ilmu, lagi kau rasa, amalan aku dah banyak ni, aku rasa selamat ni. Ya Allah. Kau siap bagi amalan ke orang, kau amalkan ni amalan, insya-Allah kau akan selamat ni. Amalan ni dapat menyelamat. Amalan pula, bukannya Allah. Bukan saya cakap tak boleh beramal, tapi jangan tersilap. Itu saya cakap tadi, kalau kau dah terlalu jauh memegang ilmu, kau dah seolah-olah menyembah pada ilmu. Kau tak nampak siapa yang. Tapi kalau kau dengan Allah, ilmu banyak mana pun kau tak akan pegang pada ilmu. Kau belajar juga ilmu, tapi kau letak tepi ilmu. Kau letak siapa yang takbir ilmu tu tadi. Kemuncak pada ilmu tu adalah keyakinan kepada Allah. Bukan kemuncak keyakinan ilmu, segala ilmu engkau berpegang pada ilmu. Bukan. Keyakinan kepada Allah daripada bukan saya tak bagi belajar ilmu, jangan si Haji ni tak bagi belajar ilmu, pegang Allah je. Nyanyi dengan saya kena. Saya maksudkan lain, jelas dah saya bagi. Daripada orang awam, orang apa peringkat pun sampai ke tinggi dia, semua boleh faham. Saya cakap ni bukan untuk golongan, untuk orang yang tinggi. Ni daripada bawah, tak tahu apa benda, orang bukan Islam ke pun tetap akan faham. Semua manusia pun gitu, bukan Islam ke tak Islam, dia tetap naluri dia nakkan kepada Allah. Semua boleh dengar saya punya ni. Saya punya ni yang datang ni, maknanya semua boleh dengar. Bukan kata orang ni tinggi ke saja, itu engkau sendiri salah nilai. Sebab engkau nak rasa ilmu ni tinggi, pasal ni bukan tinggi. Ini semua adalah bekas untuk mengisi ilmu lain. Sebelum kau nak ambil ilmu, bekas dia mesti engkau. Ini saya ceritakan bekas. Jadi setiap diri kita manusia, Islam ke tak Islam ke, dia tetap kena memiliki bekas. Dan sebenarnya bekas dia, diri manusia ni memang naluri dia adalah ketuhanan. Tak kira Islam ke tak Islam, dia lahir je bersih, Allah Ta'ala kata. Tinggal lagi kita dah tutupi bekas tu tadi, yang wadah dia tu untuk masuk ilmu tu bercahaya je, tapi kau gelapkan dia tadi dengan air kotor misal kata kan. Jadi bekas yang jernih tadi, yang sentiasa mengesahkan Allah tu tertutup. Kau didik anak kau, didik sampai di akhir balik pun dia tak nak berfikir ke situ lah. Lepas tu kau tertipu dengan kau rasa kau dah banyak buat amalan ni. Dia jiwa yang tenang ni Allah panggil ni, jiwa yang tenang ni jiwa yang macam mana?
Dia duduk tepi pantai, tak ada orang kacau dia. Duduk atas gunung seorang-seorang, relax. Tak ada fikir apa masalah dunia. Tu tenang lah. Tenang tu cuma tenang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Allah tu panggil jiwa yang tenang tu. Adakah dia duduk tepi pantai relax, dia tak fikir masalah dunia? Kita rasa tenang, dia duduk tepi, ataupun dia bersendirian, dia rasa dia tenang. Macam mana tu? Tenang yang macam mana? Cuba gambarkan. Yang kita nak betul-betul yang asli, yang kita tak ragu lagi. Tenang yang macam mana yang Allah panggil? Tadi saya dah jelaskan. Dia tak mau urus diri dia, dia tak mau ada rasa diri dia. Dia dah menemui ahadah, iaitu dia tahu Allah je, tak ada diri dia. Cuba buat. Dia memang susah nak masuk tu, memang susah masuk, tapi kalau kau tak buat lagi susah. Sebab sekarang ni kau angan-angan kau rasa diri kau ada, sebenarnya kau tak ada. Kau rasa kau melihat, sebenarnya kau tak melihat. Kau rasa kau berfikir, kau berkehendak, tapi kehendak kau tak pernah ada kehendak pun, tak pernah. Kehendak yang datang tu semua daripada Allah. Tapi kau tukarkan, kau rasa kau tutupi yang Allah Ta'ala punya kehendak. Kau tutupkan hak Allah Ta'ala 100% pada diri kau rasa kau pun ada hak. Itu tu kau tak dapat yang Allah Ta'ala panggil ya ayyatuhan nafsul. Kau tak serahkan diri kau 100% pada Allah. Ada lagi 1% ke 2% ke? Lepas tu kau ambil balik. Ada satu masa kau dah susah pula, kau rasa kau pula, bila rasa susah betul, serah balik pada Allah. Bila rasa senang, lupa pula, kau rasa masih ada. Jadi macam mananya kita nak ajar diri kita supaya betul-betul kukuh, supaya diri kita mana pergi tenang. Tenang tu maknanya tak ada rasa ada di si Haji ni. Biar betul kau tak ada diri kan, nanti macam orang gila lah, tak ada orang. Dia tak faham. Kan saya dah bagi tahu, sebenarnya kau tak ada daya upaya. Sebenarnya semua hidup kau ni dikontrol oleh Allah. Tak ada satu nembusan yang naik jantung kau, turun naik nafas dalam diri kau, tu semua Allah yang gerakkan. Sekarang ni kau tak boleh nak pegang kat situ. Sebab hakikat sebenarnya itu sebenarnya. La ilaha il, tak ada. Tapi kau tak boleh buat gitu. Kau dah sebut beribu kali, bertahun-tahun, tetap kau rasakan ada engkau yang ada. Buang. Jangan ada yang ada hanya buang yang tu, yang ada hanya Allah lah. Bukan makna kita dengan Allah tu kita jadi hilang akal, lagi sempurna. Ya Allah. Bila engkau dengan diri engkau lagi jahanam. Rugi. Macam-macam tak cukup nanti kau dengan diri kau. Tapi siapa yang menyerahkan diri dia, Allah Ta'ala sampai merendahkan diri. Patut Allah tak payah cakap pun. Tapi Allah rendahkan diri, Allah cakap. Pasal dia sayang dengan kita kan. Siapa yang menyerahkan diri dia kepada aku 100%, maka aku akan jadikan dia tu sempurna, tenang, berada dalam bentengku, selamat. Allah merendah diri dah, berkata pada patutnya kita dah macam-macam dia cakap dah, tapi Allah tu sayang kita, dia cakap lagi bagi manusia ni faham kan, supaya kalau nak selamat kau kena serah diri 100% pada aku. Cakap lagi tu, padahal tak perlu, pasal memang dah kita ni tak ada, yang adanya dia. Tu degilnya kita suka berpalah pula lagi. Kita ada usul sini, kita nak pakai lagi nama kita tu, nak pakai lagi tu. Cuba belajar jangan ada sebut nama kita. Kita dah terbiasa kalau bercerita depan kawan-kawan, kalau tak naikkan nama kita, payah kita ni. Nak pula kawan mulakan dulu pula naik nama dia 3 kali, kita naik 7. Dia 7 pula 9 kita naik. Tak nak rendah kita ni kan. Lah sudah dia, apa kesimpulan dia? Jadi lalai, jadi leka, jadi rugi kan. Tapi cuma dia cerita 3, kita tambah untuk dia 5. Jadi kita ni dah betul, kita dah dengan Allah, apa perlu nak cerita? Tak perlu kan, tak perlu. Orang ajak berbalah, kita tak melata, jangan melata lah. Kita dah dapat ahadah. Ada tempat lagi best lagi.
Dia nak ajar, nak cuit-cuit, nak ajar, jangan, biarlah dia. Dia tak faham kan. Kita lemah lembut dah guna kan. Dia nak melata, dia nak rasa dia hebat, kita tambah lagi supaya kita tetap dengan Allah, kita tak melata. Ini tak tengok orang tu naik 7 tak boleh jadi ni, aku kena 10 ni. Dah. Jangan macam tu. Kita belajar hilangkan diri, ada dia je. Nanti lama kelamaan kita nampak nanti bila kita dah praktis, dah buat dalam kehidupan kita selalu, nanti itulah kata tadi, wa ma ramaita is ramaita, hidup kita itu. Hidup kita macam apa Nabi Hidir kata, tidaklah aku berkata ikut kemahuanku, tidak aku berbuat ikut kemahuanku, tidaklah aku melihat ikut kemahuanku, tidaklah aku mendengar melainkan aku mendengar dengan pendengaran Allah. Dan tidak lain yang didengar, yang menyebut tadi dia juga, yang nak dengar pun dia. Makna betul-betul dinding tauhid betul dia dah sampai. Jadi dia tak perlu lagi orang nak yakinkan dia dah sampai kat situ. Ya. Jadi dia boleh tahu orang ni yakin ke tak yakin dengan Allah, kenal ke tak kenal, dia tahu. Ada orang yang bersandar pada ilmu, ada yang bersandar pada makrifat, itu semua gagal lagi. Bukan saya cakap ilmu tu tak kena belajar. Belajarlah semua. Tapi bukan di situ tempat berhenti dia, bukan di dinding makrifat. Tempat berhenti dia adalah Allah yang nak bawa kita. Itu tetap nanti tinggi mana makrifat kan kita kena belajar, tapi jangan bersandar pada itu. Kita tetap akan, ibaratnya kita kena tinggalkan. Kita sampai Allah panggil kita baru sampai. Makrifat ni untuk sampai kepada ibaratnya pintu dia je. Kita ketuk-ketuk selagi dia tak buka. Bila dia buka pula jangan terus masuk. Kita tengok aja cahaya tu dulu. Dia panggil duduk dekat cahaya dia, baru kita boleh cahaya dia boleh sampai. Jadi makrifat tu hanya kepada cahaya je. Bila Allah bukakan pintu tu, ibaratnya lah ni, bila dia bukakan kita nampak cahaya tu masuk dan kita tak boleh masuk lagi. Dia suluh je kita. Nanti Allah kata, Allah panggil, baru kita boleh naik kat cahaya tu. Baru boleh kalau orang tu dah sampai, dia boleh ceritakan dia macam ni. Jadi saya bukan bercerita ikut kemauan saya. Saya memang dah di Allah Ta'ala sampai. Di situ rintangan dia banyak. Ini saya cerita ni ringkas-ringkas je, untuk nak ambil faham. Sebenarnya perjalanan tu dia ada rintangan-rintangan masing-masing. Saya tak boleh cerita sepenuhnya lah. Kan? Ada bidadari lah, ada. Itu masing-masing punya. Untuk sebelum nak sampai pintu tu, bagai-bagai rintangan ujian. Tu. Di alam kerohanian tu tadi. Perjalanan Isra wal Mi'raj tu. Tu. Jadi itu masing-masing. Saya tak boleh cakap sama macam saya nanti kan. Tak boleh. Lain orang lain. Jadi yang pentingnya mesti mencapai pada dinding cahaya. Dan dinding cahaya tu bila dia buka, kita pun tak boleh masuk. Kena berdisiplin, kena akhlak. Dipanggil Tuhan yang punya nur tu tadi, panggil naik, baru kita naik, baru sampai, baru tenggelam kita lebur. Macam Nabi Musa tadi lebur. Contohnya. Waktu tu Nabi Musa sangat kenal kepada Allah. Sebelum ni dia kenal juga, tapi belum lagi sempurna. Bila dia dah jumpa cahaya tu tadi, baru sempurna kenal dia pada Allah, alam ahada tu. Rasulullah ketika Isra wal Mi'raj, itu dah sempurna habis dah. Tu tadi. Ada apa-apa lagi pertanyaan, apa perkongsian Hafiz? Kita adakan sisi pertanyaan apa. Jadi saya nak bagi tahu sikit lagi bahawasanya orang yang maknanya hadir, saya bagi tahu orang yang hadir dalam majlis ilmu ni, pengetahuan, pengenalan tentang Allah, dia nak Allah lah maknanya. Seisi bumi dengan langit, seluruh jin-jin punya amalan, tak dapat menandingi orang yang duduk dalam majlis. Jangan cakap, si Haji ni pandai-pandai, mana kitab dia pakai ni. Dia cakap ni ganjaran dia. Bukan ganjaran, ni bukan ganjaran. Ini Allah bagi tahu. Segala kau beramal pun, pokok dia Allah nak tengok apa. Segelup penuh, kalau kita kata orang hebat-hebat beramal, dia nak apa?
Berpuluh tahun je. 1000 tahun ke malaikat ke apa pun. Dia nak apa? Ini saya bagi tahu ni. Supaya jangan was-was. Yakin pada Allah. Bukan saya malaikat. Malaikat tu dia taat tu berpuluh ribu tahun. Kita tak tahu. Apa kesempurnaan dia punya pokok sekarang. Dia nak kenal Allah. Jadi bila dia dapat kenal Allah, jadi dia tak heran lah. Segala yang dia buat tu tadi, dia dah dapat. Iaitu dia tu tak ada. Yang ada kalau aku memikul aras lah katakan. So, aku memikul ni dengan kudrat dia. Dia lah memikul sebenarnya. Aku tak ada apa benda. Itu kenal tak dia? Mahal tak daripada puluh ribu dia punya amalan? Letak dia kat mana? Kenal dia. Betul tak? Itu saya maksudkan gitu. Jadi kalau orang yang duduk bab ni, itu pasal saya cakap tadi, dia tak banyak orang yang, tapi berapa orang yang ada ni, 30 orang, 40 orang ni yang ada ni, ini semua jadi pasak-pasak bumi. Allah sendiri ikhtiarkan, ini manusia kekasih aku. Jangan dia apa-apakan. Kalau usik dia ni, maksud, aku malu nak tolak doa hamba ku yang gini. Aku malu. Sebab dia kenal aku. Dia tak nak lain, dia nak aku je. Dia tak mau diri dia diurus oleh diri dia. Dia nak aku je urus diri. Manusia jenis yang macam mana? Kau nak kacau orang macam ni? Ha? Engkau seluruh penduduk bumi ni, nak menyerang dia. Tapi kalau Allah tak izinkan, dia seorang aja. Dia boleh menentang penduduk bumi, dia boleh. Dia boleh dengan doa dia terbalikkan bumi ni, semua manusia mati, dia boleh. Tapi dia tak ada jiwa macam tu. Kalaupun dia bagi begitu oleh Allah pun dia tak nak gunakan. Dia tetap kasih sah. Orang macam ni kau tak nampak lagi ke? Allah sendiri dah bagi tahu dah. Orang begini, kekasih aku, malaikat semua kenal. Malaikat disuruh turun. Kau tengok apa si Haji dengan grup-grup ni kat kedai kopi ni. Apa dia buat ni malaikat? Allah tahu dah. Saja disuruh malaikat turun. Malaikat pun turun. Tak ada apa ya Allah. Dia cerita engkau ya Allah. Dia pun tak nak diri dia ya Allah. Istiarkan dia kekasih aku. Malaikat pergi duduk berkitar. Suka malaikat dengar kekasih-kekasih Allah bercerita. Jadi malaikat jadi bersemangat, jadi ya Allah. Sampai minta maaf saya cakap, Allah istihar, aku tu engkau, engkau tu aku. Aku tu engkau, engkau tu aku. Sampai begitu Allah istiharkan. Bukan saya yang cakap, tapi Allah tu sendiri cakap. Orang yang betul-betul dia tak serang, tak ada. Dia Allah akan bagi tahu, aku tu engkau, engkau tu. Perbuatan yang kau buat tu dari aku. Dan apa yang kau buat tu bukan kau tapi ya Allah, Allah dah cakap begitu. Kau nak pakai yakin siapa lagi? Kalau manusia-manusia yang dengar dalam ni YouTube ni kalau tak faham lagi, adakah yang lain lagi? Saya tak tahu nak cakap. Tapi saya dah berlepas diri. Saya dah ceritakan satu dunia YouTube ni boleh pergi. Islam ke tak Islam, dengarkanlah. Ini semua untuk umat manusia. Kerana Allah kasih sayang kepada semua. Kalau kau pun sekali kau Islam, kau alim, tapi kalau kau petikaikan, kau berbalahkan bab ni lagi, maka kau terserang. Tapi kalau dia bukan Islam tapi dia tak berbalah, dia boleh terima, dia lah untung. Dia lebih iman, lebih Islam lagi daripada engkau mengaku Islam tapi engkau tak mau pakai, nak berbalah benda ni, terserang kau lah. Jadi saya tak ada halangan saya yang kau nak pakai, tak pakai. Yang penting aku dah selesaikan apa yang Allah Ta'ala suruh selesaikan. Tak lama lagi kita akan kedatangan Imam Mahdi. Beruntung orang yang pegang. Dia turun nanti kita akan jadi pembantu-pembantu dia. Tapi kalau tak ada benda ni, minta maaf, akan keluar daripada dahi dia kafir. Kau ngaku pun kau Islam tetap keluar sebab kau tak pegang ni. Itu terseram saya. Tak kira anak, tak kira isteri, kalau tak nak pegang tak akan keluar.
Ni janji Rasulullah bagi tahu akhir zaman gitu. Nanti orang-orang yang tak kenal diri, tak kenal Allah, nanti dia mengaku dia Islam ke tetap perlu kena pancung. Oleh itu ini hadis saya percaya yakin. Jadi itu bagi tahu isteri, bagi tahu anak, bagi tahu masyarakat kita supaya jangan sampai keluar kafir. Allah bukan nilai kau punya banyak ilmu, iblis lagi banyak ilmu lagi. Kan lagi banyak beramal. Allah bukan, Allah nak tengok keyakinan kau dengan Allah. Kau kenal aku kenal, kalau kau kenal aku kenal, automatik kau tak payah cerita kat orang kau Islam ke, kau orang alim ke, kau apa, tak payah. Imam Mahdi pun tengok kau pun dia peluk kau. Malaikat berkitar-kitar dengan kau, roh-roh suci semua berserta dengan kau. Tapi kalau kau tak kenal diri, tak kenal Allah, kau rasa macam kau banyak beramal, itu silap. Allah Ta'ala kata manusia yang paling rugi menyangka dia yang buat amal ni. Bukan tak boleh beramal, saya cakap, tapi jangan merasa ada diri. Sebab kau tak kenal diri. Kalau kau kenal diri, kau tak mau merasa diri. Itulah la ilaha illallah. Itulah berdasar keputusan dia. Jadi alhamdulillah yang hadir, yang selalu hadir, yang memang Allah tu tahu. Orang ni balik muka-muka ni yang selalu datang, yang bersungguh-sungguh. Kalau tak datang dia risau, semua Allah tahu. Dia ni memang dia cinta kepada Allah Ta'ala. Tanda dia apa? Dia suka dengar cerita-cerita. Sampai dia tinggalkan RM1 yang lebih besar, dia nampak kecil tu semualah. Masa untuk ni semua dia dah boleh asingkan. Dia seliakan tu semua, dia nak boleh dia kalahkan tu dulu. Ini nipu saya, dia cakap. Saya ada urusan ni, kau tak payah tipu aku lah. Kau tak payah cakap alasan kau. Aku tak cakap kau tipu. Tapi kau seolah-olah nanti dia bagi free masa pula, kau buat pula sibuk. Itu tak payahlah, itu dalam poket penipuan kau tu. Tapi yang rugi kau, bukan aku. Kau buatlah helah macam mana kau sibuk dengan dunia kan, terserah kau. Aku tahu, Allah tahu siapa yang sungguh-sungguh nakkan kepada. Dia tak nampak ada waktu-waktu untuk ni. Dia tahu waktu dia. Kerana bila orang betul-betul dengan Allah, Allah bagi lebih. Tak sangka-sangka rezeki. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min hayth. Betul-betul kenal Allah, betul-betul bertakut pada Allah, betul-betul serah diri pada Allah, Allah akan bagi rezeki lebih banyak tak disangka-sangka. Rezeki yang pertama adalah hati dia sentiasa asyik dengan Allah, rindu. Itu paling besar rezeki. Yang tak sangka-sangka, sentiasa hati kita yang tetap dibagi. Itu rezeki yang paling besar. Kat mana kita rasa nikmat dengan Allah, tenang tak, yang lain kurang tenang, ini Allah je. Itu rezeki yang paling besar. Jadi yang lain-lain ni kita nampak, kita tak heran. Kita nakkan rezeki yang paling besar, iaitu rezeki yang kita sentiasa syok dengan Allah Ta'ala hingga tak ada diri kita. Apa ada best lagi? Tak ada yang best lagi. Itu kita dah cerita dah sampai dinding tauhid. Dah sampai Allah dah menjelaskan. Allah je yang boleh menjelaskan sejelas-jelasnya. Fa fahamna Sulaiman kullana, dijelaskan kepada Nabi Sulaiman, daripada nabi-nabi. Inilah yang dijelaskan supaya kenal dia. Bila kenal dia, kita dah tak mahu yang lain. Kita nak dia je. Bila dengan dia, sempurna semua. Hidup kita semua dia jaga, semua sempurna. Tapi kalau kita tak dengan dia, walau seluruh dunia emas jadi pun, kita tak akan bahagia, tak akan cukup, tak akan tenang. Banyak bukti dia. Ratu Balqis ke apa dia, Fir'aun tu, orang sampai orang menyembah dengan dia, kekayaan dia banyak, Qarun, tapi tetap tak tenang. Ada orang dia bagi susah yang amat sangat, tapi dia dengan Allah, tapi dia tenang. Siap orang nak bagi tukarkan sakit kau jadi baik, dia tak nak. Biar aku sakit macam ni, sebab aku sakit ni hati aku bertambah rindu dengan Allah. Takut sihat nanti aku jauh. Ya Allah. Itulah. Nak bagi tahu bahawasanya ini maknanya yang nak disampaikan, maknanya berita yang amat tinggi. Sabbihisma rabbikal a'. Kita sucikan nama yang sangat tinggi. Bukan kita menceritakan cerita ni macam orang cerita nak dapat projek 5 juta ke 10 juta. Kecil tu halus sebenarnya. Ini cerita yang tak ada besar lagi nilai. Seluruh alam ni pun tak dapat nak nilaikan cerita yang besar ni. Yang kita sucikan nama yang amat tinggi ni tadi kita. Ya Allah, setiap kita duduk setiap saat ni memikirkan, meninggikan, membesar. Sedangkan kita tahu, dia yang tahu membesarkan diri, meninggikan diri, mengagungkan diri. Kita tahu. Kita hanya mentajalikan dia.
Apa yang disusun, disuruh kita buat. Bukan kita menutupi yang dia tu besar, kita rasa kita pula hebat. Ada menutupi dia yang hidup, kita rasa kita pula hidup. Ada tak tu menutupi, tu kafir nama dia. Kita tak menutup. Kita rasakan semua hidup ni, semua kepunyaan dia lah nak tajalikan diri dia. Kalau dia tak ciptakan hidup kita pun, dia dah mahai, dia tak memerlukan. Jadi kita kena sedar diri. Kita ni terlalu besar diuntung oleh Allah. Dia bagi kita pengetahuan. Yang terlalu sabih isma, kita memuji, mensucikan nama yang sangat tinggi. Kita tak mau sucikan lain, dan dia yang maha suci yang baik. Kita selalu subhanallah, subhanallah. Maha suci kau Allah. Maha suci macam mana? Setiap perjalanan daripada awal sampai akhir, sampai pada masa sampai masuk syurga, semua kita nampak, semua susunan perjalanan ni subhanallah. Perjalanan malaikat, perjalanan nabi-nabi 120, wali-wali lah, berjuta manusia, semua daripada hidup dan mati awal, semuanya subhanallah, dia yang memperjalankan setiap saat-saat. Ya Allah, kalau kita diperlihatkan subhanallah tu punya keagungan, ya, subhanallah ya. Ini kalau kita tak faham Allah Ta'ala subhanallah, maha suci Allah, kita pun tak dapat nak nampak dia punya tu. Alhamdulillah, Alhamdulillah, puji tadi kita. Bila kita memuji kepada Allah, kita tahu seluruh alam sekalian manusia ni memuji tak sama macam kau puji diri kau, ya Allah. Jadikan pujian yang keluar daripada mulutku ni adalah engkau memuji diri kau. Sebenarnya yang layak memuji dirimu engkau, ya Allah, kata Rasulullah. Kau yang maha sempurna, cukup engkau memuji diri kau. Yang lain memuji pun tak sampai. Oh, jadi kita puji sebab alhamdulillah, terasa dia memuji diri dia. Tak ada yang lebih tinggi lagi, dia memuji dia. Jadi kita tak rasa kita yang puji. Itu nama puji sebenar-benar puji yang diterima oleh Allah. Allahu Akbar, kita nampak kebesaran Allah semua. Bergerak motor, matahari, bulan, semua dalam kian alam ni, peredaran langit, apa ufuk-ufuk semua ni, semua kita nampak, semua di bumi, di langit, semua kita nampak kebesaran dia semua. Menunjukkan kebesaran dia. Boleh tegak matahari tanpa ada tali gantung, matahari, bulan, semua apa yang dia beri kita, semua kebesaran dia. Kemudian kita nampak kebesaran dia tu tadi makin lama makin membesar. Akbar kan, besar kan. Jadi kita nampak kalian alam ni makin membesar, dia besarkan lagi kebesarannya. Makin membesar daripada start jadi tu ke sekian alam sampai sekarang dia makin Ya Allah, Allahu Akbar, lemah habis hilang kita dah. Tu betul. Kalau kita sebut Allah Akbar, kita rasa ada kita lagi, tetap betul sebut dia. Dia nak sampai kita kaji, sampai kita nampak semua kebesaran Allah Akbar, habis. Nabi Ibrahim tadi, dia sembelih anak dia katanya. Dia serah betul-betul yakin pada Allah kan. Mula-mula tak berdarah anak dia Ismail. Anak dia dongak, abah tak yakin pada Allah ke bah? Gitu. Pisau tu tak tajam ke bah? Tajam nak. Dia pop batu, terbelah batu pisau. Yakin pak, salah pada Allah betul. Baik mak. Dia pun yakin pada Allah, bukan dia, tangan dia, Allah yang suruh. Bertukar jadi kibas. Bertukar dari kibas, anak dia tak ke mana pergi dah, belakang Kaabah ke apa. Dekat apa, Hajar Ismail melambung ke atas bukit kita, tapi yang tengok jadi kibas. Apa dia sebut? Allahu Akbar. Dia nampak kebesaran Allah Akbar, tak nampak benda. Allah Maha Besar macam tu. Kalau kita nak angkat tak apa, kita nak kena nampak nur kebesaran dia tu tadi. Lebur semua. Sebab dia yang menunjukkan kebesaran. Jadi lebur dia, kita pun lebur. Allahu Akbar. Oh, betul. Ini Allah Akbar, dia lagi diri rasa. Susah lah, kau tak buatlah dulu. Susah. Bila kau nak apa? Nak tipu diri sendiri. Tu kalau kau makan nasi goreng, kalau kurang garam, tahu pula kau mengamuk. Apa ni kurang garam ni? Garam. Padahal garam ni kurang kan. Ini solat compan camping buat tak tahu 20 tahun dah. Lepas tu salahkan apa? Takdir. Ya. Lebih buai kecil je. Kencing minum air. Apa nak sama-sama kita. Siapa tu?